Saya pergi ceramah di London sebelum Covid. Masa Covid tak boleh pergi. Sebelum Covid saya ceramah di London, di Oxford. Lepas habis ceramah tu, demo bawa saya melawat University Oxford, tempat yang buat rakaman filem Harry Potter. Bawa semua melawat. Apa nama lecturer tu bawa saya. Masuk habis, saya kata pening pula aku membawa siapa, tapi nak raih dia tuan rumah, kita ikut juga. Pening. Masuk dalam gereja, kejadah apa? Masuk pergi tu. Hak saya seronok tu, dia bawa masuk dalam bilik makan Harry Potter. Tuan-tuan yang mana kaki wayang Harry Potter, cerita alim sihir, rupanya ada satu meja dia tulis Duke. Rupanya pensyarah tu nak tunjuk pada saya, ni ada nama meja ustaz kat sini. Tu nampak Duke. Pandailah hang tipu aku. Aku tak jalan, aku bodoh. Tuan-tuan, saya pun masuk dalam muzium yang penyelarah dia, Kok Mat Saleh tu, badan besar tinggi, dia tunggu saya. Dia kata welcome lah apa bala semua, saya pun seronok. Dia kata, hang mai ni aku nak tunjuk kat hang sejarah orang Melayu ada dalam muzium kami. Apa sejarah orang Melayu? Saya tanya. Dia pun buat mari. Oh, keris. Dia kata keris orang Melayu ada dalam muzium kami. Saya pun tengok, lawanya keris. Siapa punya lagi letak kat muzium dia mak ni. Saya kata, sir, saya ni keris-keris di rumah saya berlambak. Saya tak mau tengok keris, saya nak tengok dinosaur. Saya nak tengok dinosaur. Sebab di rumah saya tak ada dinosaur. Duk tengok keris siapa di rumah saya pun ada 3-4 keris. Saya pun turun ke bawah, dia pun bawa tunjuk dinosaur panjang ni lebih kurang. Tinggi tak habis kipas tu. Tinggi sikit panjang ni. Saya tengok tulang, pusing. Dalam hati saya kata, kat Kedah tak ada dinosaur ni. Dinosaur ni ada kat orang putih. Kat Ipoh tak ada pula. Pasal apa dinosaur ni ada kat orang putih je? Kat tanah Melayu tak ada. Satu. Nombor dua, hak saya duk fikir dalam kepala otak hak bodoh saya ni. Saya tengok dinosaur tu. Tangan dia depan tu kecil lagu tu. Kaki besar. Tangan lagu tu. Ekor panjang meluruk bawah. Saya kata dalam hati saya, apa faedah Allah jadikan tangan dia lagu tu? Nak ambil buah pun tak boleh. Nak tumbuk orang pun tak boleh. Tangan lagu tu. Nak berlari pun tak boleh. Nama jenis pun tak kerti nak sebut. Kemudian ekor dia besar panjang. Saya duk tanya, macam manalah dinosaur ni beromen? Nak hakik lagu mana ekor dia? Tuan-tuan faham? Balik kan tuan-tuan tengok muka dinosaur. Dia ni ada bini tak? Dinosaur ni ada ke tak ada? Al-Quran bagi jawapan. Tuan-tuan tahu tak, di India ada 3 orang jutawan India paling kaya di Asia selain daripada Korea. Di antara yang paling kaya di dunia. Mereka beli tanah lot dekat bulan. Mereka beli tanah nak buat rumah di bulan. Agak-agak masalah di bumi, tak apa, pindah ke bulan, buat rumah banglo di bulan. Soalan dia, bolehkah kita hidup di bulan? Al-Quran bagi jawapan. Quran bagi jawapan. Tuan-tuan nak tanya apa? Ustaz, kemarin dekat Naka Nambua tu, UFO main, terang dia main lampu tu. Tu imam terkejut, jatuh motor tu imam. Betul?
Tu Imam suluh apa cerah. Dia terbang pi gitu, UFO tak. Dalam Quran ada Allah cerita UFO? Ada. Cerita. Nak bagi jawapan, adakah makhluk UFO ni? Ada ayat dia. Tapi pasal kita tak mau kaji Quran, kita duk kena kelentong tak habis-habis. Sebab itu kalau boleh tuan-tuan, bulan Ramadan yang akan datang ni, panggil satu ustaz, cerita dekat dia satu malam satu tajuk. Satu malam satu tajuk, satu malam satu tajuk bersandarkan kepada Al-Quran. Supaya kita faham Al-Quran. Supaya kita faham. Mula-mula kita nak pilih apa? Dengar tuan-tuan saya cakap. Dengar saya cakap. Yang ni tuan-tuan confirm tak marah. Sidang hadirin dan hadirat yang saya hormati, hadirin hadirat, anak-anak cucu Adam yang saya hormati. Tuan-tuan marah? Tak. Sekarang saya tukar. Hadirin hadirat yang saya muliakan, hadirin hadirat, anak cucu beruk yang saya hormati. Tuan-tuan marah? Anak cucu beruk. Kita ni anak cucu Adam ke anak cucu beruk? Dalam Quran kata anak cucu Adam. Di sekolah kata anak cucu beruk. Tuan-tuan nak ikut hak sekolah kan nak ikut Quran? Hak ni sampai sekarang tak ubah. Teori Darwin, manusia pada beruk, asalnya jalan macam beruk. Kemudian tegak sikit, lalah jadi orang. Bohong. Bodoh. Siapa sini yang cucu beruk kat tangan? Kita ni anak cucu Adam. Baca dalam Quran, malam ni kita nak cerita anak cucu Adam. Apa dalil dia? Malam pertama Ramadan. Sementara nak tunggu tarawih maghrib dengan isyak, daripada duk colek gigi bawah, Papa buka puasa duk colek gigi, masuklah masjid mencerita satu ayat Quran. Satu ayat Quran tentang DNA. Macam mana yang Allah Ta'ala sebut DNA dalam Quran. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ayat DNA dalam Quran ada. Masuk hari ketiga pula, hari ni kita nak belajar pula cara-cara kita nak semayang bila menghadapi peperangan. Semayang dalam perang, buka dalam Al-Quran, cerita semayang dalam perang, buat praktikal. Sebab kita tak pernah praktikal semayang perang. Hari ni kita nak belajar pula tayamum. Dalam Quran ada cerita tayamum. Mai satu orang dia cerita, kenapa tayamum daripada tanah? Sebab ada orang yang tak faham tayamum. Dia kata, ustaz saya nak tanya, saya ni tangan patah mau saya malam tu mimpi pula dah kacau. Betul? Macam mana nak mandi hadas besar lagu mana? Kawan saya kata pergi bergolek tengah pasir. Saya kata pergi golek. Dia kata nak ganti hadas besar pergi bergolek. Tayamum lah nak golek kejadah apa? Satu malam satu tajuk, satu malam satu tajuk. Bincang tentang alien, bincang tentang planet Mareh, bincang tentang dinosaur. Sebab hak ni yang duk berjalan ni. Bincang pasal UFO, bincang pasal Isra' dan Mi'raj. Dah terlepas dah tahu Isra' Mi'raj, tak terlepas. Isra' Mi'raj tiap-tiap hari kita belajar. Ni tuan-tuan nampak ada 3 kamera. Saya ceramah di masjid tuan-tuan. Tapi dengan teknologi depa ni, satu dunia boleh tengok ceramah kita. Nama dia apa? Teknologi langit. Bukankah Nabi Muhammad Isra' dan Mi'raj itu melangit? Teknologi langit, teknologi udara. Sampai bila orang Islam ni tak nak fikir jauh tuan-tuan. Nabi Muhammad Isra' dan Mi'raj menggunakan teknologi langit.
Saya bersyukur saya ceramah dah 30 tahun. Saya mula berceramah tahun 90. Abang kita ni lahir tahun 80 apa? 94. Dia tak beranak saya ceramah. Tua. Antara ustaz yang paling tua di Malaysia. Yang masih aktif. Tapi tak nampak tua. Tu yang pelik. Maksud saya tua ni, saya dah lama ceramah. Saya yakin hak duduk dalam masjid ni, saya ceramah dia belum beranak. Ramai. Saya dah ceramah dia masih mengaji lagi. Dan kawan-kawan saya yang sama-sama keluar TV dengan saya, ramai dah tak ada. Ramai tak ada. Datuk Ismail Kamuh tak ada dah. Duk forum dengan dia dulu tak ada dah. Saya ceramah dulu dengan almarhum Harun Din, dia pun tak ada dah. Hasan Din, dia pun tak ada dah. Lah semua lapis baru, tapi hak saya masih ada. Tua dah. 32 tahun saya ceramah tak. Masuk skim pencen dah. Baru ni ada satu negeri minta saya ambil tauliah. Dia kata, Ustaz kena ambil tauliah, mai periksa. Lagi sekali. Mai periksa bertulis tauliah. Saya kena mai. Ya. Arahan. Kalau nak ceramah dalam negeri kami. Saya dah ceramah 32 tahun kot. Ustazah umur berapa? Umur saya 27. Ustazah belum beranak saya mengajar dah. Buat macam mana tu arahan? Tak apalah. Saya takkan pergi ambil. Apa salahnya bagilah tauliah khas kat saya mengajar. Berpuluh tahun dah. Liridon tu pun dapat rakyat. Liridon tu dapat. Depola tu pun dapat. Duk senam dalam padang pun dapat kerakyatan. Tuan-tuan kenal Depola? Dapat rakyat. Sumareh pun dapat. Apa jasa dia? Astaghfirullah. Saya kata tak apa. Saya tak mau pi. Orang kata saya degil pun tak apa. Saya dah tua. Hang nak suruh saya mengajar apa? Saya ceramah 32 tahun. Berapa juta rakyat Malaysia duk dengar ceramah saya. Beratus-ratus CD, beratus-ratus rancangan TV saya duk bercakap. Dia pun suruh saya ambil tauliah. Kena pergi periksa macam budak-budak baru keluar universiti. Saya jenis kepala angin, saya tak mau. Tak panggil pun tak apa. Bukan aku minta hampa panggil. Aku duduk di rumah lagi bagus, boleh main dengan cucu. Hak mereka panggil tu pun tujuan dia kutip derma. Untuk masjid, nak bina masjid, nak bina surau, panggil Ustaz Kazim. Tiba-tiba kena ambil tauliah, tak pasal. Tapi tuan-tuan, saya nak cakap pada tuan-tuan, sepanjang saya ceramah, saya naik helikopter. Orang bawa saya naik helikopter. Heli yang pernah saya naik, heli polis. Kecil. Saya ngucap. Kecil tuan-tuan. Pintu pun ni kaca ke plastik ni. Rendah dia terbang. Ada helikopter yang saya naik semua warna kuning. Kursi kuning, lapik kuning, semua kuning ni. Tuan-tuan tahu tak apa dia warna kuning? Tahu kan? Saya sakit jantung di Kelantan tu. Depa mai hantar dengan helikopter kuning buat balik ke Ipoh. Oh, besarnya tuan-tuan. Saya nak naik kapal terbang balik, beli tiket. PA saya kata jangan. Ada orang mai hantar helikopter buat balik Datuk. Saya pergi, besarnya heli ni. Saya tanya kat driver dia, orang ni bagi terus ke apa? Dia kata tak, mai hantar, mai ambil. Jadi kalau tuan-tuan nak rasa naik helikopter warna kuning ni, minta-mintalah sikit jantung. InsyaAllah ada pamai hantar. Sekali saya ceramah di Ipoh, Radio Perak, habis pukul 5. Ada satu orang nak ajak pergi ceramah di Kelantan. Saya kata tak dan, saya tak dan nak balik. Saya tak dan nak pergi jauh. Ceramah lepas isyak tak dan.
Tak apa. Kami nak juga. Saya tak dah jauh. Tak apa, saya main ambil. Main ambil naik apa? Naik jet. Dan. Tak apa, boleh. Kosong terus Ustaz. Tak gunanya Ustaz. Dengar kata naik jet, boleh. Pukul 6.30 dia main. Landing kat airport Ipoh. Saya tengok jet, alhamdulillah. Habis lalu dekat polis tu, immigration tu, Mak Saleh 2 orang ambil beg saya. Saya kata tak apa, tak payah pegang, tak payah bawa, saya bawa sendiri. Arahan suruh bawa beg Ustaz. Oh, Mak Saleh kata. Saya kata elok, bila lagi Mak Saleh nak bawa beg? Elok kata. Naik atas dia tuan-tuan, rupanya ada pramugari. Ingat tak ada. Dia pun tanya kat saya, Ustaz, kita ada nasi lemak, kita ada bihun. Ustaz nak yang mana? Nasi lemak. Okey. Dia pun letak, elok kita nak surat Ustaz, kita dah nak sampai. Astaghfirullahalazim. Yang duk jamu kat aku pasal apa, dah tahu nak sampai. Tak ada nak telan. Tak ada setengah jam sampai Kota Baru tu. Nabi Muhammad 1250 km daripada Mekah pergi ke Masjid Al-Aqsa 1250 km. Sab naik buruk sampai. Teknologi apa tuan-tuan? Saya orang Islam tak nampak benda ni. Orang putih nampak benda ni. Mereka cipta jet, mereka cipta jet fighter, mereka cipta jet penumpang, mereka cipta helikopter. Padahal benda tu boleh diinspirasikan daripada Isra dan Mi'raj. Allah. Tuan-tuan kena ingat, orang yang mula mencipta kapal terbang nama dia apa? Abbas bin Firnas. Abbas bin Firnas ni ulama Islam. Jangan kata orang mengaji agama ni bodoh. Orang mengaji agama ni jadi tok lebay boleh lah. Orang jadi mengaji ni boleh jadi tok imam boleh lah. Hoi, salah. Yang mula-mula terjun daripada menara Masjid Cordoba hak tinggi tu. Dia buat rangka kapal terbang, dia nak buktikan bahawa satu hari orang boleh terbang. Dia buat rangka daripada kain sutra, dibalut dengan bulu burung dan dia terbang. Dia landing dengan selamatnya, dia terbang. Itu adalah kenderaan terbang yang pertama dicipta oleh manusia, oleh ulama Islam. Tapi sayang, pergaduhan, perpecahan, serangan orang-orang kafir terhadap kita, dia rampas ilmu ni dan mereka mula memajukan kapal terbang. Dan sampai sekarang mereka kontrol langit. Jom tuan-tuan cerita apa dia ilmu langit ni. Ilmu langit tak ada wire tapi boleh telefon isteri saya di Ipoh. Ilmu langit siapa cipta? Kita hanya pakai. Orang Melayu tak habis-habis bergaduh, orang Islam di Arab tak habis-habis bergaduh, akhirnya dia pakai depa punya. Jom tuan-tuan kita belajar satu persatu Al-Quran. Kalau boleh kita boleh buat. Bulan Ramadan nanti kita buat. Lepas sembahyang tarawih, satu ayat baca, satu ayat baca. Dalam 15 minit lah, terang sikit. Ni kita ramai anak-anak pondok kita, pelajar-pelajar tahfiz kita. Suruh mereka hurai satu aja. Satu ayat, satu malam. Belajar balik tentang sains, belajar balik tentang geografi dalam Quran, belajar balik tentang manusia zaman purba. Sebab ada orang kata manusia zaman purba tu bodoh. Mereka kata kita tidak canggih, kita ni canggih. Salah tuan-tuan, zaman dulu lagi canggih. Sampai bila kita ni nak ditipu oleh orang putih yang kata zaman dulu bodoh, primitif, tak ada tamadun, zaman purba, zaman kayu, zaman batu. Dia lupa Allah Ta'ala sebut dalam Quran Nabi Nuh buat kapal. Dia lupa Nabi Nuh buat kapal atas bukit.
Dia lupa Nabi Nuh tu buat kapal yang tak reput sampai kiamat. Dia lupa Nabi Nuh tu buat kapal sampai 3 tingkat. Dia lupa macam mana Nabi Nuh boleh tarik binatang masuk dalam kapal. Macam mana Nabi Nuh boleh berlayar berbulan-bulan selamat. Mesti ada teknologi yang dikepalai oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kapal Nabi Nuh boleh buat, takkan rumah Nabi Nuh tak boleh buat. Sebab mereka kata orang dulu duduk dalam gua, orang dulu duduk dalam batu, tak ada rumah, baju pun tak ada. Habis tu Nabi Nuh buat kapal. Antara kapal dengan rumah mana buat dulu? Antara kapal dengan tempat tinggal mana buat dulu? Mesti rumah dulu. Sampai bila tuan-tuan kita hari ini ditipu dan menolak Al-Quran secara tak sedar dengan mengatakan bahawa orang dulu-dulu primitif, sedangkan orang dulu-dululah yang paling canggih tuan-tuan. Kita ni hanya mengulangi balik kecanggihan mereka. Yang terakhir, malam ni saya sentuh 2, Quran 1. Yang kedua, kita sentuh tentang sembahyang tarawih 2. Okey. Saya tak tahulah PKP kita, SOP kita tahun ni berapa rakaat, no comment saya. Ada yang kata 8, ada yang nak buat 20, tak tahu, saya tak campur. Kau suka depa entah ni. Kalau rasa tak boleh buat 8 tak boleh buat 20 di masjid, kita buat di rumah. Apa masalah? Simple hidup kita. Yang penting aku sembahyang. Pertama, sembahyang tarawih itu sembahyang dalam keadaan rehat-rehat. Janganlah tuan-tuan sembahyang laju-laju macam kat negara seberang. Kalau rumah surau dia rumah papan, roboh surau. Allahu Akbar, amin, ahad. Yang dengar amin dengan ahad. Nasib baik ahad dengar. Kalau dia buat Rabu, adakah ayat Quran Rabu ni? Punya laju 15 minit habis 20 rakaat. Hang semayang kan hang lumba lari. Sedih lah tuan-tuan tengok orang semayang ni. Yang kedua, kita kena buat persiapan untuk semayang. Sebab semayang tarawih ni tuan-tuan cabaran besar. Saya tengok persiapan tuan-tuan ni, kipas helikopter. Saya mula jumpa kipas ni tahun 2001, masa saya ceramah di Singapura. Saya tengok jenis ni, dia buka 3 dekat Masjid Sultan. Tu dia. Saya tanya kat depa, hampa beli di mana? Beli dari Belanda. Berapa ribu? 25. Tak pernah tengok kita orang perak tuan. Tak pernah tengok lagu ni. Duk tengok tu sambil ceramah tengok, sambil ceramah tengok tuan. Tahun 2001 saya ceramah di Singapura masa tu. Lepas tu baru merebak masuk dalam Malaysia. Tuan-tuan kena tengok tak kipas ni, ada setengah pada Cina. Cina murah, pasang 2 hari terbakar. Tak pusing, kita pula kena duduk pusing di bawah ni. Yang ni lu, dia sekali buka nombor 5 tu, Tok Imam lupa, masuk-masuk dalam masjid terangkat jubah. Saya tengok masjid tuan-tuan kemah, kapet cantik, apa lagi alasan tak main sembahyang? Kapet tebal. Setengah masjid tuan-tuan bila turun sujud belaga dengan guni kapet. Turun-turun lupa. Aduh. Dia sebut aduh. Lah, dia terlupa. Saya pergi sembahyang satu masjid, bukan kata dia turun, dia bergerak je aduh. Allahu Akbar. Rukuk. Aduh. Wah, sudah. Dia duduk, ya Allah, aduh. Saya dia tak khusyuk. Dia tengok dia, pasal apa ni? Habis sembahyang saya tanya, pasal apa bang? Gaut. Astagfirullahaladzim. Dia boleh sebut aduh. Mana boleh sebut apa aduh abang? Tak tahan ustaz. Diam sudah lah. Duduklah atas kursi. Tengok gaut dia besar-besar tu kat kaki. Tu kalau saya jentik tu menjerit tu.
Tu nama dia Oh My Gout nama dia. Masjid tuan-tuan ni gout pun tak apa lah lembut elok lah. Panas tak oi tu. Kita tak ada aircon. InsyaAllah tahun depan beraircon. Sebab ada bagi alasan hangat. Tak main masjid bayang. Hangat. Ui tak tahan. Hangat. Kupi 2 hari peluh pepah. Tak boleh. Hangat. Minggu depan buh aircon. Mat, masjid kita ada aircon, hang tak pi. Oi tak boleh, sejuk. Nak kencing saja. Aku kan boleh enggak sejuk-sejuk. Hangat tak boleh, sejuk tak boleh. Aku terajam orang tua ni kan. Jenis malas pa tak buat kata apa pun tak mau. Jadi kita sembahyang tarawih elok-elok. Tok imam sembahyang elok-elok. Pasal dia hanya ini hadiah Tuhan untuk kita. Bulan lain tak ada. Jangan tuan-tuan duk sambung bulan Syawal. Tok imam lepas mayang Jumaat buat pengumuman. Berdasarkan permintaan anak-anak karya duk minta sambung tarawih. Jadi kami Jawatankuasa masjid sepakat dah lah. Kita sambung tarawih bulan Syawal lah. Jadi mailah ramai-ramai kita cari pahala lebih. Pahala lebih pahala otak pahala lebih. Nak buat bid'ah apa ni sembahyang tarawih bulan Syawal ni. Jadi buatlah elok. Makcik-makcik oi, tah bulan ni last kita sembahyang ni. Bulan ni, tahun ni, tah kita tak sempat bah main tarawih. Sebab tu kita minta doa wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Bila saya baca doa tu, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bin wa balighna Ramadan. Ada pula orang kata, ustaz, hadis tu dhaif. Lah. Mana boleh hadis tu dhaif? Betul, hadis tu dhaif, tapi makna dia bagus. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Rajab, berkati kami dalam bulan Sya'ban, dan panjangkanlah umur kami, mudah-mudahan kami bertemu dengan Ramadan. Maknanya bagus. Ud'uni astajib lakum, doa minta aku bagi. Tak, dhaif. Dhaif bukannya tak boleh dipakai, dhaif bukan ditolak terus. Hang mengaji di tempat hang tolak hadis dhaif. Kami di sini hadis dhaif itu ada beberapa bahagian. Benda tu ada berkaitan dengan hadis yang sahih. Hadis dhaif itu boleh dipakai. Contohnya apa? Al-jannatu tahta aqdamin ummahat. Itu hadis dhaif. Syurga berada di bawah tapak kaki ibu. Tetapi ada satu lagi hadis sahih yang sebutkan bahawa syurga itu bawah tapak kaki mak. Maka hadis yang pertama tadi boleh dipakai sebab ada sambungan dia, ada kaitan dia dengan hadis sahih. Sampai tak boleh baca doa tu. Allahumma barik lana pun tak boleh baca. Nabi tak buat. Letih tuan-tuan. Kita buka puasa Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Nabi tak buat. Hampa baca apa? Tu nak baca apa? Bismillah sudah. Salahkah kami berdoa? Tuan-tuan, kalau mari puak-puak ni sini habis tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh buat apa. Silat-silat sembahyang Jumaat 2 kali bang pun tak mau buat sekali. Apa nak jadi tuan? Kita nak cari sebanyak-banyak pahala dalam bulan Ramadan. Tu yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni bulan ibadat, salah satunya tarawih. Jadi bawa anak-anak mai tarawih. 2 tahun kita tak sembahyang tarawih di masjid. Dulu-dulu 6 orang, 7 orang yang sembahyang di masjid. Hak lain sembahyang di rumah. Tahun ni mudah-mudahan kita boleh mai sembahyang rapat balik. Mudah-mudahan tuan-tuan tak rindu ke rapat-rapat? Sebab hari ni dah selesa dah tak rapat. 2 tahun sembahyang jarak. Ada yang selesa sembahyang jarak. Sembahyang ni lagi bagus tu. Dia tak bau melekat, tak bau. Tidak bau ketiak aku tak tahan. Dia boleh kata bagus. Tak macam kalau kita sembahyang rapat, kita nak keluarkan payah. Kan? Bila kita sembahyang jarak macam ni, kita nak pergi belakang tu senang, kita terik straight dia, tak ada kacau apa. Tu yang bagus sembahyang lagu ni. Bagus hang ke tak?
Dia dah jadi selesa dah tuan-tuan. Dulu semaya rapat ni tambah kita duduk di Mekah, kena duduk sebelah tu arah badan besar Pakistan, kita terkepit ni. So kata lah boleh sembahyang jarak, lega. Jangan tuan-tuan. Kita minta mudah-mudahan 1 hari bulan 4 ni boleh rapat balik. Sebab banyak cabaran. Ada setengah tempat sejadah tak bawa, tak boleh masuk. Hak tukang tunggu. Dia guna bahasa isyarat. Masuk dia apa? Sejadah mana? Tak ada belah. Nampak? Ada pula hak bawa sejadah. Ada sejadah. Awak kecil. Ada sejadah, ada ni kecil tak boleh, dia nak besar belah. Loh, hak kecil pun tak boleh. Hak jenis hak bawa ridak macam ni pula. Tak atas bahu ni sejadah mana? Sejadah only. Belah. Hak pakai serban dia buka serban. Aku tak atas serban tak boleh. Sejadah saja. Loh. Ui dahsyat kan. Mudah-mudahan 1 bulan 4 ni tak ada. Hang bawa ke hang tak bawa mai sembahyang. Ni rumah Allah. Ambil manfaat ni tuan-tuan. Tarawih ni kita buat betul-betul. Lepas mayang tarawih buat elok-elok. Tak payah nak laju, tak payah nak komplain, tak payah nak apa. Sebab kadang-kadang kita komplain tu imam macam-macam. Saya minta satu je tuan-tuan. Kita sekarang ni duduk dalam pandemik, duduk dalam penyakit lah apa semua ni. Kita minta pemeliharaan daripada Allah. Allah jagalah negeri Kedah ni, Allah jagalah kampung kita ni, Allah jagalah keluarga diri kita ni. Apa cara dia? Surah Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Orang tanya, ustaz, kenapa Nabi suruh baca 10 ayat 1 sampai 10 suratul Kahfi di akhir zaman? Saya baca tak ada apa pun. Hang bodoh. Memang tak ada apa. Hang baca, hang tak menghayati. Saya nak sentuh satu je, surah Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami daripada sisi Engkau ya Allah rahmat. Ashabul Kahfi ni gua dia ada kat Jordan, setengah lagi kata ada kat Turki, lantak habis depa. Jangan tuan-tuan kata ada kat Gunung Kriang sudah. Dia kat Kedah ada satu ni gunung belah ni. Terus duk kata biar Turki dengan Jordan kata sudah. Saya pi yang Jordan. Saya pi yang Jordan tu, saya pi. Saya tengok masjid ke atas dia, masuk dalam, tengok tulang dia duk teropong, tengok mayat, tengok. Duk dalam tu duk bayang macam mana depa tidur 309 tahun. Pasal apa depa lari lah? Raja depa nak bunuh depa. Pasal apa raja nak bunuh tak? Raja depa paksa depa sembah Tuhan raja depa. Depa tak mau, depa nak sembah Allah. Depa ni siapa ustaz? Depa ni anak orang kaya, anak pembesar-pembesar kerajaan. Bila semua orang sembah hak raja sembah, tiba-tiba depa ni tak sembah, raja marah, tangkap. Nak selamatkan iman, depa lari. Depa minta rahmat daripada Allah. Depa serahkan diri depa pada Allah. Pasal apa? Pasal depa berhadapan dengan kuasa yang sangat zalim. Hanya Allah saja yang boleh bagi rahmat tolong depa. Duduk dalam gua. Bila depa serah diri pada Allah, bila depa ikut apa semua yang Allah Taala perintah, depa serah diri pada Allah, selesai masalah. 309 tahun tak payah fikir makan. 309 tahun tak payah fikir nak mandi, nak minum, nak berak. Tak payah fikir nak bayar sewa rumah, tak payah fikir nak bayar road tax. Hang duduk situ 300 tahun, aku jaga hang. Depa tidur lena 309 tahun.
Nampak tak? Bila tuan-tuan yakin dengan Allah, tuan-tuan tak fikir yang lain, Allah uruskan. Ambil kisah pada Ashabul Kahfi. Bila aku serah diri aku pada Allah, Allah jaga aku. Bila dah tidur, nak fikir makan apa? Ustaz, macam mana dengan darah mereka? Duk tidur saja, Allah golekkan badan mereka kiri dan kanan. Supaya darah mereka tak beku, badan mereka tak rosak, kulit mereka tak rosak. Macam mana Ustaz, mereka tak jaga langsung? Allah tutupkan gua tu, tak ada siapa yang nampak dan teringin nak masuk dalam gua. Ada pula anjing sekong duduk depan, wa tahsabuhum aiqaza wa hum ruqud wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Orang tak ada teringin nak masuk. Akhirnya mereka tidur 309 tahun. Allah jaga. Tuan-tuan, sekarang kita pun nak Allah jaga. Kalau gitu, serah diri pada Allah. Jadi hamba Allah. Yang kedua, wahayyi lana min amrina rasyada. Berilah kepada kami ya Allah kecerdikan, kebijaksanaan, cerdik. Rasyada tu makna cerdik, petunjuk, hidayah. Zaman sekarang ni tuan-tuan, zaman kita kena minta hidayah Allah. Orang sekarang ni dia percaya apa yang dia tengok dalam handphone. Dia percaya semua. Siang malam dia duk tengok tengmo. Duk tengok pelakon Thailand hak mati, tengmo. Zuhur hang tak semayang duk tengok tengmo. Mampu happy lah dia. Tuan-tuan, tengok sekarang ni perang Rusia dengan Ukraine. Tengah-tengah wartawan buat laporan, hari ini bom di berlaku di sini, mayat bergelimpang di belakang. Tengok-tengok mayat tu bergerak, duk tutup dengan plastik hitam, mayat tu bergerak. Rupanya bukan mayat, depa berlakon mati, tutup dengan plastik hitam, lemah gemak je, bergerak mayat tu. Semua ni tuan-tuan berlakon. Sebab tu tuan-tuan kena cek, ni betul ke salah, betul ke salah. Jangan main percaya ya. Sebab tu nama dia Rasyada. Sebab tu Nabi suruh kita ni baca surah Al-Kahfi supaya kita ni jadi cerdik, fikir sikit. Jangan main ikut saja Rashid, Rushdan, minta petunjuk, kecerdikan. Kita bangun sahur pukul 5. Kita semayang tahajud, semayang taubat 5:30 habis. Kemudian kita sahur. Bila kita sahur pukul 6, habis sahur datang masjid. Inilah satu cara Allah jaga kita. Sebab dalam satu hadis Nabi sebut, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah, mereka itu di dalam pemeliharaan Allah. Jadi tarawih nanti balik rumah kita sahur. Lepas sahur jangan tidur, mai ke masjid sembahyang untuk imam, minta Allah jaga kita. Sebab Nabi kata, siapa yang sembahyang subuh berjemaah, Allah jaga dia. Jom tuan-tuan. Takut hari ni orang Melayu perempuan dia cocok ni. Dia cocok hidung. Orang Melayu kita, orang Islam perempuan, dia cocok hidung. Takut anak-anak kita tuan-tuan. Hari ni orang kita menikah dengan orang kafir. Dia pakai tudung Islam, laki-laki dia kafir, menikah dalam gereja. Anak kita hari ni tuan-tuan, anak kita jantan, suami dia jantan, mak saleh, menikah dengan mak saleh, jantan dengan jantan. Ustaz tahu mana? Saya tahulah. Saya ada banyak program dengan mereka. Saya tarik pondan-pondan ni tuan-tuan. Semua saya tak heboh. Ada satu pondan tu tuan-tuan, dia buang alat jantina lelaki, dia nak jadi perempuan. Dia makan pil macam-macam supaya bulu ni hilang. Tumbuh segala benda ni.
Lah Mak Saleh main nikah dengan dia, $150,000 dapat. Pindah ke Amerika, jadi pelakon filem lucah. Orang Melayu kita. Yang kita ni duk sibuk tangmo. Tapi nasib anak bangsa kita. Saya bersyukur tuan-tuan dapat tarik. Ini bulan Ramadan saya tarik 25 orang main semayang tarawih. Kira mulai tiap-tiap malam pondan-pondan ni. Ada satu pondan tu, dia berubah main semayang di masjid. Daripada perempuan konon-kononnya main masjid pakai jubah, pakai baju Melayu, kain pelikat. Tok lebay rabah pula dah. Harap abang lebay tu dia geram ke mak. Pergi duk rabah mak Allah tu menangis menjumpa saya. Gatal. Depa gatal, saya tak gatal. Doa lah doa apa gitu. Sabarlah abang, nak kata apa yang abang tu pun tak boleh buang kan benda ni. Tengah duk proses nak buang. Ini buang cepat lagi. Tak lebay manusia ke ada duk tengok benda tu kerat ke macam mana nak tengok. Abang-abang pun kalau ada pondan itu salah duk rabah. Dia jantan duk rabah buat apa? Saya takut tuan-tuan anak-anak kita jadi lagu tu. Satu takut penyakit merebak banyak, satu lagi takut anak kita berubah. Jadi marilah kita sembahyang subuh. Kita latih bulan Ramadan nanti, lepas sembahyang, selepas sahur, kita sembahyang subuh di sini. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Nah, mudah-mudahan Allah jaga kampung kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ni taklah jadi benda yang bukan-bukan. Takut tuan-tuan, saya berceramah satu Malaysia ni tuan-tuan, saya jumpa macam-macam yang bukan-bukan. Yang bukan-bukan, saya fikirlah pasal apa jadi macam ni. Ada yang saya jumpa tu tuan-tuan, anak dia cerita anak dia cikgu sekolah, siang jantan, malam perempuan. Macam mana cikgu tahu? Baju dalam penuh almari. Cikgu jadi pondan. Tu satu. Yang saya jumpa lagi tuan-tuan, saya selesaikan satu masalah. Suami dia ni bawa balik jantan supaya tidur dengan isteri dia. Gila apa hampa ni? Mak dia mai, pak dia mai, ustaz tolonglah nasihat menantu saya ni. Menantu dia ni buat balik jantan lain, tu suruh tidur dengan isteri dia. Aku nak tengok. Sakit jiwa tak? Sakit jiwa orang kita ni. Jadi kita tak mau benda tu berlaku dalam keluarga kita. Jadi bagaimana? Jom kita sembahyang subuh berjemaah. Kita latih pada bulan Ramadan yang akan datang. Biar penuh macam ni subuh kita. Allah sayang kita. Musuh kita tak sampai pada kita. Sekadar itu saja tuan-tuan. Kita jumpa lagi di lain masa. Saya dah ceramah 32 tahun. Jadi kalau tuan-tuan nak jemput lagi 32 tahun daripada sekarang. Nah, insya-Allah tuan. Terima kasih kepada Tuan Imam, terima kasih kepada jawatan kuasa masjid. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.